dan salam sejahtera saya ucapkan. Okay, so hari ini saya akan terangkan, kita akan bincang bersama-sama linear search di mana latihan yang telah diberikan kepada anda pada hari Rabu minggu lepas. Okay, alright, so saya nak tanya, ada tak sebarang masalah semasa menyelesaikan itu? Kalau tak, kalau ada, tolong maklumkan terus, onkan mikrofon awak. Okay, sebab kalau kita dalam kelas pun awak boleh terus voice out pada bahagian mana yang mungkin anda tidak faham. Okay, alright. So saya kalau boleh, bukan kalau boleh, alright. Tolong buka latihan yang telah diberikan kepada anda iaitu linear search bahagian latihan. Kita akan buat bersama-sama. Okay, kita akan buat bersama-sama. Saya ada beri 2 latihan di situ. Okay, so satu saya akan tunjukkan dan kemudian saya nak awak terus jawab lagi satu latihan dan terus hantar kepada saya hari ini juga. Okay, so hari ini memang kita fokus linear search sahaja. Siapa yang tak faham, kita terus, maksudnya kelas kita akan habis sampai pukul 11. Cuma siapa tak faham terus bertanya dan kita akan buat bersama-sama. Okay, saya tunjuk satu contoh saja. Okay, so ini adalah contoh yang hari tu awak terima. Okay, so ini adalah linear search. Latihan yang diberi kepada anda. Okay, cuma saya tak tahu pelajar lain. Ada beberapa tanya saya, cikgu soalan ada yang salah. Okay, saya perasan soalan yang pertama ni Okay, kalau you lihat soalan ini, tulis sudokod dan lukiskan carta alih carian nilai 31 daripada senarai berikut. Namun di sini tak ada nombor 12. So tolong tambahkan nombor 12 di sini. Okay, so rujuk soalan 35, 23, 3. Okay, betul. 35, 23, 3. Kemudian 12, 31, 17, 11. Ikut pada soalan di sini. Okay, alright. So apabila kita sebagai manusia, sebab kita dah ada fikiran. Yes, bila soalan tanya, kalau kita pun cikgu matematik ke apa saja cikgu tanya, okey ada tak 31 dalam senarai diberikan ini? Okey. So di sini kita boleh tengok dah. Okey, 31 berada pada kedudukan ini. Okey, kita tahu. Okey cikgu, 31 ada pada senarai. Namun bagaimana komputer hendak tahu sama ada dalam senarai tersebut ada tak 31. Okey, so di sinilah yang kita perlu menulis sudokod bagaimana untuk komputer faham untuk mencari nombor carian yang ditetapkan. Okey, so first thing ingat balik, cari nombor 31, bagaimana langkah-langkahnya. Alright, so L, awak kena L adalah senarai. So bila senarai, so you must write down back all this item at here. Okay, so jawapan di sini adalah AL di sini, so you must write down back. Right, write down the answer, okay. So nanti tolong tulis semula pada you punya soalan yang saya dah bagi kepada dalam Google Site ataupun dalam Google Classroom. So tulis balik senarai. Okey, dalam senarai jangan susun balik. Okey, bagaimana senarai yang you terima, awak ikut sahaja. Kalau senarai tersebut tidak tersusun, awak tolong tulis tanpa susunan. Okey, awak follow saja. Linear search itu cara dia. So write down back 35, 23, 3, 12, 31, 17, 11. Okay, so you must write down back the list. Okay, tulis balik semula senarai tersebut. Okay, T, apakah T? Okay, so T ingat balik. T adalah, sekejap saya letak di sini. Okay, T ialah pemboleh ubah nilai item. Okay, alright, the item that you want to find. Okay, so di sini carian anda ingin mencari nombor 31. Okay,
Alright, kemudian I. I, apakah I? I adalah nombor indeks. Okay, so I adalah nombor indeks di mana ia mewakili Hello, tadi ada yang dengar tak saya explain? Sebab tiba-tiba saya terkeluar daripada list. Tak, aduh, hai. Tak dengar langsung Aduh, okey saya ulang. Connection saya pula problem hari ni. Hari tu, okey. Saya ulang balik cikgu daripada I. Aduh, macam mana saya punya laptop, handphone kat sini. Okey. Okey, saya ulang balik Soalan hari tu yang ini. Okey, kemudian uh, kemudian lihat pada list soalan ini. So kita kena define lah. Okey, apa pemboleh ubah bagi L, T, I dan juga N. Okey, boleh tak? Yang ini boleh define tak? Okey, L, T, I dan juga N. Okey, saya ulang. L adalah list. Berapa item, apakah item dalam list? L tu list Ingat. T item dan yang awak nak cari. I index, N is the number of item. Alright. Okay. Alright, we continue the next one. Okay, this one. Bagaimana untuk menulis pseudocode? Okay, bagaimana nak menulis pseudocode? Setkan senarai L. So, setkan senarai L ini awak ambil balik daripada list yang you dah buat ni. Okay, but make sure you must have this, the bracket. Okay, bracket awak perlulah berbentuk ini, bukan berbentuk curve ataupun yang ada lekuk. Mesti berbentuk seperti ini, ingat. Dan, okay, awak ambil list ni balik. Cara ini tak perlu buat dalam P3, cuma ia mengajar awak langkah satu persatu untuk menyelesaikannya. Okay, tulislah ni balik. Okay, tulis senarai adalah ini. Okay, bracket. What's the list in dalam senarai mengikut soalan. Tutup bracket balik. Okay. The next one, isytihar pemboleh ubah I, N dan juga T. Okay, setkan N. N, tengok balik berapa number of item in the list. Okay, tengok balik apa yang tadi awak dah tulis. Okay, 7. Awak tulislah balik semula 7. Okay, kalau dalam list tu ada 5, tulislah 5. Tapi jangan pula awak suka-suka. List tu ada 5, awak tulis 7. Okay, tengok balik ada berapa number dalam list ini. I mulakan dengan kosong. Okay, mulakan I index tersebut dengan kosong. Okay, kemudian masukkan nilai carian T. Okay, awak tulislah carian T apa yang kita nak cari. Tengok balik soalan. Soalan minta kita cari 31. Okay, T adalah masukkan nilai carian T iaitu 31. Okay, then we go to the next slide. Okay. For I greater than this one,
Di sini ada salah. For I, kalau I lebih kecil daripada N, okey, jika L indeksnya sama tak dengan nilai item carian, so kita perlu paparkan apa? Maksudnya kalau dia jumpa, okey, list mengikut indeks tersebut sama dengan nilai carian, awak nak tulis apa di sini? Okey, so awak boleh tulislah bergantung pada anda. Tapi kena make sure kalau pada carta alih dah ada, follow carta alih. Jangan suka-suka awak tulis. Okey. Alright, so tulis balik item ada dalam senarai. Kalau you nak buat semua huruf besar boleh. Tapi pastikan carta alih. Ada tak jawapan? Kalau tak ada, bagus. Maksudnya dua-dua perlu sama item ada dalam senarai. Okey, bermaksud dah jumpa nilai item, dia terus pergi ke tamat. Jika tidak, indeks tersebut perlu ditambah 1. Okey, siapa yang tak ada minggu lepas? Mengapa perlu tambah 1? Okey. Kita kalau mencari sesuatu nombor, kita perlu cari satu per satu. Kita perlu lihat daripada item pertama, kemudian item kedua, baru pergi ke item ketiga. Means satu per satu. Sebab tu, dia perlu tambahkan nilainya tambah 1. Okay. Macam saya kata minggu lepas. Okay. Alright. Misalnya, saya cakap minggu lepas, kalau you pergi masuk shopping kompleks ataupun you nak cari kedai makan, contoh tempat tersebut you tak pernah pergi langsung dan you tak tahu bagaimana nak cari, so you akan pergi kedai daripada satu kedai ke satu kedai. Okay, ataupun you dah tahu kedai tersebut tapi you nak cari sesuatu barang. Okay, you tak tahu di mana kedudukannya, so you akan tengok daripada daripada kedudukannya satu persatu sehingga barang item yang you ingin cari jumpa. Okay, sebab tu nilainya perlu tambah 1. Okay, tamat jika, right? Jika I lebih besar ataupun sama dengan nilai N, iaitu indeks telah sama dengan nilai number item. Okay, apa perlu buat? Okay, paparkan. Maksudnya dia tak jumpa juga. So, bergantung item tiada dalam senarai. So, dia tak jumpa langsung. Okay. Item tiada dalam senarai. So, make sure. Macam saya ingat banyak kali. Tolong tengok kalau sudoku ataupun carta alih dah diberi apa perkataan di situ. Kalau tiada ni, bukan. Mungkin dia tulis tidak ada. Awak kena tulis tidak ada. Okay. Kalau tiada, tiada. Ataupun gagal macam tu. So kena follow Alright, so di sini awak kena tentukanlah mula. Kemudian di sini apa langkah yang sepatutnya kena buat. You boleh tengok kat sini sebenarnya cuma ubah set senarai M mengikut yang dituliskan di sini. Nanti you tulis balik. Istihar pun boleh ubah I, N dan T. Di sini apa dia? Okey, di sini awak perlukan setkan N sama dengan berapa item dan setkan I sama dengan 0. Okey, masukkan nilai carian T. I lebih kecil daripada N. Betul tak? Sekiranya ya, di sini sebenarnya ada tertinggal ya dan juga tidak. Okey, kalau exam ini tidak ada salah. So, tolong masukkan di sini ya. Okey. Pada sini pun ada ya. Kalau exam tak ada ini salah So, tolong masukkan sekejap. Okey. Tidak. Saya kecilkan sekejap. Tidak pada ruangan ini. Dan juga tidak pada ruangan ini. Okey. Alright. Okey. So, kalau tidak dengan ya ni tak ada pun salah. Ada lagi satu di sini. Okey. Tidak di sini. Dan ya. Di sini. Nanti awak boleh tengok buku teks awak. Di mana yang bahagian ya awak rujuk saja dan awak ubah. Okey, kalau you tengok kat sini.
Dia dalam carta alih dia kata papar item tidak ada dalam senarai. So di sini awak kena ubah. Tidak ada. Tak boleh tiada sebab dah diberi pada carta alih. Tidak ada dalam senarai. Tengok dia dah diberi. So awak kena follow. Okay. Alright. So di sini awak lengkapkan nanti. Okay. Yang ini bagaimana nak buat cikgu sebab saya tak faham. Okey, untuk jadual pengesanan nilai, siapa yang tak tahu tolong follow. Okey, tetapi seperti yang saya katakan, seboleh-bolehnya you buat anak panah. Okey, kita buat anak panah dahulu. Okey, kita tengok carta alih. Kalau I lebih kecil daripada N, ya, okey, dia akan pergi L sama tak dengan I dengan T. Okay, so dia akan pergi sebelah sini. So kita buat arrow dahulu. Kita buat arrow yang curve. So this one. Aduh, kejap ya. Kita buat arrow. Okay. Kejap ya. So semua boleh nampak tak? Sebab saya tak tengok dekat you punya chatting Alright, so kalau dia akan pergi ke I, lepas tu dia akan pergi ke sini. Sekiranya jumpa, dia terus pergi ke output. Okay. So daripada sini, dia akan terus pergi ke output. Okay, so saya tambah sekali lagi. Okay, so this one. Kalau di sini, dia akan pergi ke output. Alright. Okay, alright. Sekiranya tidak kita buatlah warna lain. Okay, kalau tidak, sekiranya tidak, okay, kita buat warna kuning. Okay, so daripada sini kalau tidak, dia akan pergi ke sini. Okay, so saya buat warna kuning. Kuning tak nampak. Okay, so saya buat biru lah. Okay, kalau tidak saya buat tebal sikit. Yang ini pun sama. Sekiranya tidak, dia akan terus pergi ke output. Sorry. Ada lagi satu. Okay. Sekiranya tidak, kalau you perasan, okay, dia akan buat I lebih besar sama dengan N. Okay, kalau you perasan, so this one saya terpaksa delete balik. Sekejap Take a little bit time to draw this. Okay. So this one, nanti you boleh buat. Maksudnya lagi satu soalan tu, kalau you tak faham, you buat yang bentuk curve macam saya katakan tadi tu. Okay, kalau dia akan pergi ke mana? Okay, pergi ke sini. Okay, buat lagi. Kalau daripada sini, dia akan pergi ke output. Okay. Alright. So, saya buat serentak. Sekejap. Okay. Saya tak pasti siapa punya bunyi tu. Boleh tutup kejap tak? Sebab tak. So kalau tidak, dia pergi ke sini. Okay, this one. Tengok balik. Kalau tidak, dia terus pergi ke tamat. So daripada sini, dia akan pergi ke tamat, habislah. Okay. So
this one L, kalau tidak dia akan pergi ke I. Okay, so this one L, kalau tidak dia akan pergi ke I. So this one dia ada 2 arrow. Satu warna merah bermaksud ya, kalau biru bermaksud tidak. Okay. Okay, so kita buat terbalik. Okay, dan kalau you nak buat ulangan, okay. Okay, so daripada sini I, dia akan pergi ke output. This one akan pergi ke output. Bermaksud ya kan? Okay, this one juga kalau ya, dia akan pergi ke output. Okay, so this one adalah merah. So, saya tebalkan sikit. Okay, memang pening tapi at least bila cara kaedah anak panah ni, you boleh nampak ke mana dia akan pergi. Lepas tu kalau you perasan, sini sebenarnya ada ulangan. Nampak? I dia akan pergi ke mana balik ulang. Okay. Kalau ulang, you buatlah warna lain juga. Okay. Daripada sini, dia akan ulang pergi ke mana? Dia akan pergi ke sini balik. Okay, you buatlah warna hijau pula. Tak nampak. Kau tebalkan lagi. Okay. Okay, buat anak panah. Nampak? Okay, tak nampak cikgu. Warna kuning ke warna biru? Tak boleh warna biru. Okay, kita buat warna hijau lah. Okay, alright. Pening sikit. Okay, tapi tak apa. At least kita boleh nampak. Okay. Untuk jadual pengesanan nilai ni macam saya kata, seelok-eloknya buat anak panah supaya you tahu bagaimana perjalanannya. Dan awak kena tentukan. Anak panah merah, ya. Anak panah biru, tidak. Kalau hijau tu, you kata assume ulangan. Dia akan ulang pada bahagian tersebut. Okay. Alright. Indeks tadi pada asalnya kita tetapkan sebagai kosong. Ingat balik, tengok pada jadual, catat alif ataupun sudut kod. I, kita mulakan dengan kosong. Number item. Item kita tengok balik berapa nombor pada list yang diberi. Kalau tak, tengok pada sini balik. N 7. Okay, N 7. So tulis di sini N 7. Kita nak cari nombor 31. Okay, tengok balik. I kosong. Kosong lebih kecil tak daripada 7? Ya. Kalau ya, tengok anak panah merah. Dia pergi ke mana? Okay. List index pada kosong. Sama tak dengan nilai 7? Yang ini pula, you kena tentukan. Okay, saya letak tepi. You kena tentukan di mana indeks kosong berada. So this one, you kena buat macam ni pula. Okay, kan saya kata kita mulakan dengan nombor pertama ni sebagai indeksnya kosong. Kemudian list kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cikgu, kenapa pula ada indeks 6? Sebab indeks ini ni. Kita tulis indeks. Indeks sama dengan ni. Indeks kita mulakan dengan 0, 1, 2. Setiap nombor ada nombor indeksnya tersendiri. So you kena write down list kan. Okay. So saya letak tepi supaya you nampak. So ini list, ini nombor indeks. Indeks pertama nombornya 35, indeks 1 nombornya 23, indeks 2 nombornya 3. Okay. Alright, kalau you tadi indeksnya kosong. Okay, so you tengoklah kat mana indeksnya kosong. Nilainya adalah 35. Okay. 35 sama tak dengan nombor 31 yang kita nak cari? Okay, so you kena check lah. Okay, kena tentukan sama ada sama tak dengan nombor yang kita nak cari iaitu 31. Okay. Saya takut saya yang terkeluar ni. Okay. Alright. Okay. Tidak. Okay, disebabkan tidak sama, so tengok biru. Biru pergi ke mana? So nilai indeks tersebut perlu ditambah. Okay, 0, sebab tadi indeksnya 0 kan? 0 tambah 1 sama dengan 1. So ini adalah indeks yang baru. Okay, ini adalah indeks yang baru. Okay, dan dia akan ulang.
Di mana dia akan ulang? Dia akan ulang di sini. Okay. So kat sini you tak payah conteng pun tak apa. Hari tu saya nak bagi you nampak. Okay. Kalau you nak shading kat sini, awak shading lah. Okay. Kita tak nak tengok dah sini. Okay. Kita tak nak tengok dah cikgu. Pening kan? Okay. So nombor indeks yang baru adalah 1. So awak akan banding lah. 1 lebih kecil tak daripada 7. Ya. Okay. Kalau ya tengok warna merah. Okay. List indeksnya 1. Tengok indeks 1. Apa nombor dia? 23. So tulis. 23 sama tak dengan nilai 31 yang kita nak cari? Tidak. So tidak anak panah biru. Okay, tak boleh, tak jumpa juga. So 1 iaitu indeks yang latest ini, okay, tambahkan dengan 1 sebab itu adalah formula dia. Indeks yang baru adalah 2. Okay. So ulang balik. Kat mana kena pergi ulang? Okay, tengok sini. So 2 lebih kecil tak daripada 7? Ya. Tengok anak panah merah pergi ke mana. Okay, list indeksnya 2. Mana indeks 2? Dalam list, apa nombor dia? 3. 3 sama tak dengan nilai carian kita 31? Tidak. So kena tambah lagi. So 2 tambah 1 sama dengan nilai indeks baru adalah 3. Ulang balik, tengok hijau, ulang. 3 lebih kecil daripada 7? Ya. Okay. Pada list indeksnya 3 adalah 12. 12 sama tak nilai carian kita iaitu 31? Tidak. Tambah lagi sebab tak jumpa lagi ni. Okay, so nilainya akan jadi 4. Okay. 4, ulang balik. 4 lebih kecil tak daripada 7? Yes. Tengok anak panah merah. List indeksnya 4. Dalam indeks. Pada indeks 4, listnya adalah 31. 31 sama tak dengan nilai carian kita 31? Ya. Sekiranya ya, tengok anak panah merah dia pergi ke mana? Output. Output, awak kena tengok balik lah. Perlu buat apa? Dia akan papar item ada dalam senarai. So kat sini awak terus tulis lah. Item ada dalam senarai. Okay? Itu jawapannya. Jangan tulis papar pula. Kalau you tulis papar, salah sebab output. Apa hasilnya? Apa yang dia akan ditunjukkan pada sistem anda? Perkataan papar tu tak ada dah. So awak akan terima apa? Macam tu juga kalau you beli barang. Okay, kalau you cari barang. Ada tak you cari barang, lepas tu you jumpa barang tersebut dia tulis perkataan papar barang ada? Tak ada kan? Okay, dia terus tunjuk barang tu dah ada dah depan mata anda. Macam tu. So this one tak adalah. Sebab kita dah jumpa dah. This one akan ada diguna apabila nombor tersebut sampai habis tak jumpa. Okay, this one you boleh je lah potong. Okay, macam ni. Okay, so sampai sini faham tak? Ada apa-apa soalan tak? Oh, cikgu selepas I lebih adalah tidak, tak boleh ke kalau kita teruskan? Tak boleh sebab dia memang tamat. Kalau you perasan, dia tak ada pun papar. Okay? Sebab itu memang dia punya carta alih. Okay? Sebab I lebih kecil tak dah sama dengan N. Okay? Biasanya I memanglah lebih besar dan sama dengan N kan? Okay? So maksudnya dia memang akan pergi ke ya, iaitu item tiada dalam senarai. I lebih besar dan sama dengan N, jarang tidak. Okay? Dia memang ya sebab item tu dah tak ada dah dalam senarai. Okay? Hari ni memang saya nak fokus linear search sahaja sebab saya tahu ada yang tak faham. Okay? Alright, so saya just revise balik. Seperti kita beli cari barang, kita cari, kita tak jumpa kan? Okay? So bagaimana? Biasanya dia terus cakap lah, okay tak ada. Kedai ini tak ada barang yang saya nak cari, game yang saya nak cari tak ada. Okay, so you akan pergi ke kedai lain ataupun balik rumah. Macam tu. So seelok-eloknya kalau soalan, okay contoh soalan exam, soalan bagi awak pada linear search. Untuk awak tahu ralat ke apa, kalau soalan dapat sudokod ataupun carta alih, untuk kenal pasti ralat, buatlah jadual pengesanan nilai seperti ini. Ni yang kita dah buat ni. Ini kita panggil jadual pengesanan nilai. Ini kita panggil sebenarnya lebih kurang teknik semakan meja ataupun teknik langkah demi langkah.
Okay, kita tengok one by one. Okay, dia pergi ke mana? Okay, masukkan segala pemboleh ubah yang diberi dan serta syarat-syarat yang ditetapkan. Awak buat masuk dalam jadual yang anda bina. Okay, dan awak buat anak panah. Okay, kalau ya, sebab exam you tak adalah pensel warna kan. So awak kenalah tulis anak panah. Ya, buatlah Y kat sini. Okay, kalau tidak, awak buatlah T ke N ke no. Okay, alright. Boleh nampak tak? Okay, so saya ada lagi satu soalan. Saya nak you buat soalan ini. Sebenarnya soalan pengukuhan ini adalah soalan dalam buku teks awak iaitu muka surat 76. Okay, cuma saya nak you buat di dalam Google Slide yang diberikan. Okay, alright. So hari ni itu sahaja, tapi saya nak you hantar hari ni juga untuk soalan pengukuhan. Okay, untuk siapa yang tak ada kekurangan macam mana cikgu payah nak buat pakai Google Slide, boleh tangkap je gambar. Maksudnya soalan je salin dalam buku latihan. Tangkap gambar, attach sekali dalam Google Slide kalau you tak nak buat dalam Google Slide. So at least saya boleh komen anda. Okay, apa saja komen saya, you teruslah list out. Okay, sebab kalau you baca sekarang ni tak pasti lagi sekolah akan ada ke tidak, kemungkinan 6 bulan ke sampai bulan 6. So tolong alert, tolonglah ajak kawan. Okey, kekalangan saya tahu mungkin yang lain tu. Mungkin ke semua just saya nak makluman untuk yang hadir hari ni. Okey, sementara you dengar saya cakap ni tolong isi kehadiran. Okey, saya letak pada sini. Cikgu kalau dah hantar baguslah, tak apa, nanti saya cek. Saya tak cek lagi. Kekangan saya untuk cek di rumah adalah anak saya. Saya buka laptop, saya buka handphone, nak study, nak cek. Okey. Mereka akan datang mengganggu saya. Okey. Tolong ingatkan pada rakan-rakan yang lain yang tidak ada di sini. Okey, semua sekali termasuk yang dah masuk, saya akan masuk dalam Telegram juga. So, siapa yang dah ada Google Classroom tu tak apa. Tak payah masuk Telegram pun tak apalah. Cuma kadang-kadang saya nak buat quiz. Mungkin dalam laptop saya susah, saya kena buka laptop semua. Mungkin saya akan buat quiz melalui Telegram sekali-sekala. Dan kalau perlu ada aktiviti untuk ASK, saya dah bersedia untuk quiz ASK sempena minggu teknik dan vocational. At least nanti saya terus sediakan bagi you dapat sijil. Saya tengah bersedia untuk buat sijil dan saya cuba minta confirmation dengan pengatur sekiranya boleh tak bagi sijil kepada siapa yang hadir pada kelas saya. Saya tengok dululah. Saya akan cuba berbincang sebab saya baru study bagaimana nak buat sijil. Terus you dapat. Macam tu. Okay? Alright. Okay, Kabinah nanti saya check Sorry tau. Ada yang saya dah check, ada yang belum. Okay? So, ambil masa sikit. Okay, so tolong isi kehadiran pada link yang saya bagi. Okay? Hantar sekali je. Okay, so kalau boleh hari ni saya nak tengok. Saya akan tulis due date hari ni pula. Tu. Okay, thank you Rower. So hari ni itu saja untuk linear search. Hari Rabu kita akan pergi the next one, binary search. Binary search ni memang saya kata bab 3 sangat memeningkan. Sebab tu saya terpaksa ajar juga. So tolong ajak rakan yang lain yang tak ada, share dengan mereka dan nanti tolong maklumkan secara personal dalam WhatsApp. Okay. Siapa awak? Cikgu ni nombor saya. Personal, saya nak masuk dalam Telegram. Okay, so ada masa kita boleh buat Telegram quiz bersama-sama. Okay, thank you for all that spend a time for today. So, hari ini itu saja. Buat latihan untuk linear search, hantar kepada saya hari ini juga. Thank you. Cuma peringatan hari Jumaat untuk PT3 ASK project, kalau boleh bersedia dengan pendahuluan dan sedikit soal selidik. Okay, alright Satindra, nanti saya masuk. Saya masukkan sebab saya tak save nombor telefon beberapa pelajar lagi. Okay, alright, welcome Adib. So, bersedia dengan pendahuluan sedikit dan juga soal selidik. Okay, alright, bye-bye. Thank you so much. Okay, alright, thank you, welcome Wong. So, jangan lupa isi kehadiran. Kalau yang permission tu, maksudnya cuba tengok belah kanan anda, adakah itu akaun anda personal ataupun MOE? Kalau tak,
Maksudnya awak tengah guna personal. Okay, memang kat sini MOE tapi dia tengah clash dengan personal ID anda. So tolong semak Alright, so nanti kalau sempat saya tunjuk kehadiran overall sebab saya nak bagi cikgu anda. Saya baru buat sikit-sikit ni. Okay? Right, see you. Yang baru masuk tolong isi kehadiran Okay, sebab saya pun tadi dah terleft group. Okay, saya bagi banyak kali link. Tolong pilih salah satu untuk pilih isi kehadiran. Alright, thank you for today. Do your welcome, Rinashpa. So see you on